اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها بسم الله الرحمن الرحيم ونور الأبصار والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله تبارك وسلم walhamdulillah rabbil alamin. Tabarakallahu minkum. Kita bersyukur pada Allah. Tuan-tuan, ingat dulu saya bagi jadual, saya bagi nama ni jadual J6 sesi kuliah siri nombor 6. Ya, okey, tuan-tuan tengok balik ya. Inilah sebenarnya yang kita belajar, dia punya ringkasan dia, ya. Tuan tengok ya. Ini dia. Bila kita jumpa dalam Quran ada 4 jenis perkataan saja. Tuan-tuan pelan-pelan ya. Pelan-pelan ada 4 jenis perkataan dalam Quran. Kalau tuan-tuan boleh kenal dhamir, ya, 14 kan? Kenal dhamir. Dan kita kenal dhamir bila bersambung dengan fi'il, dia jadi dhamir muttasil. Okey? Bila bersambung dengan isim, dia jadi muttasil juga. Bila bersambung dengan haraf pun dia jadi muttasil juga. Dhamir, kita kenal dhamir. Okey? Okey? Okey. Tunduk semua ya. Kita kenal dhamir. Kena dhamir, kena fi'il, kena isim, kena haraf, dah cukup besar tu dalam Quran. Ya, sebagai contoh, tuan tengok dalam Quran ni, Allah itu isim kan? Ya tak? Okey? Isim. Alaihim itu haraf, betul tak? Haraf yang sudah bercampur dengan dhamir. Boleh? Boleh? Itu haraf kan? Okey, tengok pula apa tu ni, apa tu B. Kita tahu B ni haraf jar, dah bercantum dengan isim. Okey? Jadi itu kita dah kenal, dah belajar semua dah. Jadi tuan-tuan, yang penting sekali kita nak tengok hari ni dalam Quran, inilah dia sebenarnya ilmu Quran. Ilmu nahwu Quran. Ilmu nahwu Quran. Kalau tuan-tuan tengok alhamdu ni, kalau tuan-tuan kenal dia tu isim, dan kita kenal dia tu baris hadapan. Kalau tak kenal tak boleh buat apalah. Itu baris hadapan sebenarnya, tanda dia dhamma. Jadi dia akan duduk di sini. Salah satu daripada 7 ni. Sebab dia isim, sebab dia baris depan. Jadi pilih mana satu. Mana satu antara 7 ni yang ada pada alhamdu. Okey? Jadi ya. Ya. Yang bagi 8. Yang ni 7 ni. Ya, ada satu lagi 8. Dalam nota saya ada 8. 8 tu, yang ke-8 tu bila isim tak ada apa-apa depan. Bersendirian. Yang ke-8 ya. Jadi saya tak masuk dalam tu sebab dia tak masuk dalam ilmu nahwu. Jadi bila kita lihat alhamdu ni, kita kenal dia tu isim, tanda dia alhamdu, al isim, dan kita tengok dia tu baris depan belakang, depan ke atas ke bawah ke baris akhir. Bukan baris tengah, baris akhir. Consider baris yang end baris. Okey. Jadi bila kita tengok dia baris depan, kita tengok dia pula tu isim, tengok dia pula tu marfu', jadi antara 7. Pilih mana satu nak pilih. Nak kata tabi', dia bukan tabi'. Tabi' ni mesti ada yang dulu. Nak kata dia naib fa'il, bukan. Nak kata fa'il, bukan, tak ada fa'il. Nak kata khabar inna, tak ada inna. Nak kata isim kana, tak ada kana. Nak kata khabar, tak ada. Kita kata dia mubtada. Dia mubtada. Itu dia. Itu dia maksud saya. Okey, maksud itu dia. Jadi tuan-tuan, dalam ni saya sebut isim saja sebab minggu lepas kita belajar tentang Fatihah, isim saja. Ya, kalau dalam Fatihah minggu lepas kita nampak yang paling banyak mudhafun ilaih. Tak? Betul tak?
mudhafun ilaih di bawah majrur. Ingat majrur duduk sini ya. Ni majrur minta maaf sebab tak cukup. Tuan-tuan jangan keliru dengan ni dengan majrur ni keliru. Sini ya. Ni isim, ni isim majrur. Sorry ini haraf-haraf. Ya, ini haraf dan haraf jar ya, mudhafun ilaih dan juga ni kan, betul tak? Okey. Jadi ini bukan. Jadi duduk sini. Ini duduk sana. Okey. Okey. Bukan haraf. Jadi haraf kita tak bincang lagi. Jadi haraf bertukar ni. Tengok Tok Guru pun silap. Ya? Tak. Datin paduka. Pasal jadual ni. Ni kecil sangatlah whiteboard ni. Aduh. Okey. Jadi haraf di sini duduknya. Tak ada marker pula. Inilah ujian-ujian. Okey. Ya, ni jangan sini. Yang ni duduk sini. Ya, ini isim baris depan, isim baris atas dan isim baris bawah. Okey. Sini. Boleh tak? 1 2 3. Okey. Fi'il, isim dan haraf. Haraf di sini. Ada haraf untuk isim, ingat lagi tak? Ada haraf untuk fi'il dan ada haraf untuk isim dan fi'il. Ingat lagi tak tu? Dalam ABC. Ya. Dah, bukan. Ini di bawah isim. Bawah isim. Okey. Yes. Okey. Dan di bawah fi'il ni, sini madi, mudhari' dan amal. Jadi madi ni ada ciri-ciri dia. Kita tak sebut lagi. Tak sebut lagi. Ini pun ada ciri-ciri dia. Lagi. Jadi yang sekarang ni kita sedang belajar yang nampak macam susah benar tu, isim lah. Jadi isim, tuan-tuan, ada isim baris depan seperti tadi, alhamdulillah. Okey. Okey. Ya. Okey. Alhamdulillah bagi depan tak? Okay. Jadi bila bagi depan tu dia datang dari 7 sebab. Dan bila dia dah pilih satu sebab, dia tak mungkin sebab lain lagi. Boleh? Okey. Itu sebab. Alhamdulillah tu sebab. Okey. Kita ambil contoh. Ar-Rahman ni, ini isim. Allah ni, ini isim. Isim ya? Ini isim. Dan baris di bawah. Baris bawah. Ada 3 sebab. Jadi untuk ini sebab dia mudhafun ilaih. Ya, yang kita deri minggu lepas. Okey? Tengok pula ni. Ar-Rahim ni isim juga. Tetap baris bawah. Kita cari. Zat kita mari sini. Nak kata huruf jar bukan. Nak kata mudhaf bukan. Dia tabi'. Tabi' ni tabi' mana? Tabi' na'at ke? Tabi' ataf ke? Tabi' taukid ke? Tabi' padang. Dia ni tabi' na'at. Ingat lagi tak? Na'at. Nampak tak sikit? Nampak tak? Ya. Nombor 11. Tamyiz ni maknanya ada satu bidang ilmu dalam isim, dia menjadi tamyiz. Tamyiz ni, anda tak orang nama Cik Tamyiz? Ya. Kalau dia ada suka sebut nama dia ni kan. Ada tak orang nama Muharram? Bahaya tu. Dia diharamkan. Haram apa tak tahu? Okey, tak apa. Okey. Tuan-tuan mungkin ada masalah untuk nak membezakan item-item ni. Isim mansub, item dia ada 12. Isim marfu', item dia ada 7, campur satu yang saya tak masuk tu 8. Dan isim majrur ada 3 item only. Bila kita jumpa isim majrur, apa sebab? Kalau dia ada huruf jar, ni huruf jar. Okey? Kita nampak ni. A'udzubillahi ada tak huruf jar sini? Tak ada kan? Tak ada. Lillahi, li.
li. Allah ni baris bawah tak? Baris bawah kan? Sebab apa dia baris bawah? Sebab dia ada li. Jadi di sini dia duduk di bawah, kata dia huruf jar. Jadi kita kata jar wa majrur. Kita kata jar wa majrur. Cuba sebut jar wa jar wa majrur. Jadi adik-beradik jar wa majrur ada 16. Siapa yang nak duduk di belakang adik-beradik dia mesti kena baris bawah. Itu dia, boleh? Tu Haji Tan nampak ready. Ya kan, maklum je dah confident kan. Mana cara orang yang confident macam ni? Dan dia jadi macam ni. Boleh? Okey tuan. Ni. Ismillahi. Allah bagi bawah. Kenapa? Ini ismi bagi bawah sebab huruf jar. Tapi Allah bagi bawah sebab apa? Sebab mudah. Jadi tuan-tuan, cuba kita analisa dalam Al-Fatihah ni, berapa banyak mudah, berapa banyak jar wa majrur, berapa banyak tabi'. Kalau tabi' ada 4, na'at berapa banyak mubtada' hanya satu saja. Allah mulakan dengan jar wa majrur. Allah mulakan dengan jar wa majrur. Tabi' ada mungkin 2-3 na'at, ya. Lepas tu huruf jar ada 2-3, ya. Fi'il mungkin ada 1. Fi'il kita belum sebut fi'il, ya. Fi'il ada 1. Macam nasta'inu, ini fi'il. Fi'il apa dia? Ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' marfu' ke tidak? Marfu'. Tanda marfu' dia baris depan. Ada 2 saja fi'il mudhari' sini. 1, 2 saja. Jadi bila kita baca iyyaka na'budu dalam arti na'budu, ru dia abada marfu' bid-dhammah, bab 3. Hebat dah tu kan? Hebat dalam arti. Tak sama dengan orang yang berlagu style tapi tak tahu. Kita pula tahu iyyaka na'budu, kami baca wa iyyaka nasta'in, fi'il mudhari' juga tapi ru dia ista'ana, ya, bab 4 ista'ana yasta'inu, bab 4. Dalam hati ingat kan? Tentu sekali lebih baik daripada orang yang hanya pandai berlagu tapi tak tahu nahwu saraf. Boleh tak tu? Nampak tak tu? Rasa ada semangat sikit tak? Tak apa, malam ni kita ada peristiwa, kita balik awal. Kejap kita balik. Kejap. Lepas minum air watermelon tu kita balik. Tadi ada siapa kata, ustaz, air untuk ustaz ada dalam kereta saya tu. Kereta apa? 240. Nanti saya bagi ustaz, pindahkan kereta tu. Tak payah pindah, begini kuci-kuci je, senang saya bawa balik. lagi bagus kan? Bukan mahal sangat kereta tu, lebih-lebih pun 300,000. 300,000 kali 700 kali ganda, berapa? Kalau hari ni dia lepaskan kunci tu kat ustaz, hebat tak? Tapi berani tak nak lepas? Ustaz tak boleh bakar tak? Ya, kenapa? Tapi orang kata rasuah. Rasuah apa? Saksi ada. Tak payah angkat-angkat bagi ni kunci-kunci, senang kan? Salah kita terjebak orang lain berdosa. Ini bukan bab hukum lagi ni, Tuan Haji. Jadi tuan-tuan ni tengok sini. Bila kita baca Fatihah, Sebelum pergi ustaz, saya minta maaf. Saya confuse sikit. Lepas orang saya belajar, subjek dan masuk buku. ya betul. 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 Kenapa Maliki itu dia anggap nak? Soalan yang bagus. Ini orang yang tengok internet ni. Bagus. Boleh puji dulu. Soalan bagus. Bagus. Ingat, na'at dia tidak akan berlaku kalau dia duduk mula-mula. Betul tak? Sebab na'at ni dia tabi'. Dia tabi' dia ikut orang kan tak? Jadi yang mana na'at? Ni Ar-Rahman. Ar-Rahman ni na'at. Jadi bila na'at, dia ikut siapa? Na'at di mana ikut? Dia panggil na'at sifat. Ar-Rahman ni ikut Allah. Betul tak? Sebab Allah bagi bawah, dia pun kena bagi bawah. Ar-Rahim juga sifat, na'at juga, tapi dia na'at yang kedua. Tengok na'at pun dah 2. Ada sampai 4 na'at. Tapi na'at boleh 5. Ini cerita lain ni. Bila sebut bab 1 2 dia pening kepala dah. Jadi tuan-tuan, ini bukan na'at. Sebab dia depan. Dia mubtada'. Betul tak?
Dia mubtada, betul? Okey. Jadi ini na'at. Bila kita sebut na'at, dia ada benda yang dia ikut dulu. Na'at ni sifat. Jadi yang kena ikut tu man'ut. Man'ut ni mana kena ikut. Jadi siapa ikut siapa? Ar-Rahman ikut Allah, sebab orang yang belakang ikut orang yang depan. Betul tak? Jadi ini nama dia na'at dan ini nama dia man'ut. Man'ut mana kena ikut. Ini na'at yang kedua. Okey. Alhamdulillahi. Alhamdulillah. Baris bawah majrur. Sebab ada huruf ja, ada huruf li, ja. Okey. Rabbi ni sama tak dengan Allah? Sama tak? Sama? Cuba dalam tu na'at ke apa? Dalam ni na'at ke apa? Rabbi na'at ke apa? Alhamdulillahi Rabbi. Rabbi. Yes. Na'at. Dia ikut Allah. Ya? Dia ikut Allah. Kenapa dia baris bawah? Sebab dia ikut Allah. Allah dengan Rabbi ni sama. Okey, Rabbi ni Tuhan siapa? Tuhan alam. Tuhan ni Tuhan alam. Jadi alam ni mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Jadi tengok dalam analisa yang saya buat tu, cuba kita analisa. Bila kita tengok analisa, majoriti isim kan? Isim. Bila isim, hanya dia ada di bab ni saja. Bab ni saja. Okey. Kalau ada satu pun na'budu dengan nasa'in, ini fa'il mudhari', tentu sekali dia berada bab ni. Dan bab ni senang, minggu depan kita buat. Sekarang ni isim saja. Bila tuan-tuan tengok isim, yang mana banyak sekali. Kalau isim dalam Quran, saya nampak yang paling banyak sekali mudhafun ilaih dengan jar majrur. Yang paling banyak. Tengok dalam Fatihah, banyak tak? Ya, mudhaf, jar majrur banyak. Kemudian tabi' ni dia ikut. Kalau isim tu baris bawah, dia ikut baris bawah. Kalau isim tu baris atas, ada tabi', dia ikut baris atas. Kalau isim tu baris depan, dia ikut baris depan. Ya, bergantung kepada isim. Tapi yang ini kebetulannya dia itu baris bawah. Tuan-tuan boleh jelas tak? Nanti tak apa, saya akan jelaskan dengan detail apa dia maksud tabi' tu, supaya tuan-tuan faham. Tak menjawab kepada saya Maliki tu. Ya, raja. Ya, raja. Ialah mubtada kepada saya pasal huruf pertama tengah. Tak boleh, ni tak boleh utama sebab dia ikut ni. Contoh yang lain. Tak boleh. Same story. Okey, tengok Maliki ni bagi apa? Memilih. Siapa dia ni raja ni? Siapa dia raja? Siapa raja? Rabbi. Maliki ni dia ikut Rabbi. Segala puji bagi Allah, Tuhan segala alam. Allah itu adalah raja hari kesudahan. Itu diikut tu. Walaupun ada ayat yang berbeza. Ya. Tapi boleh sebab ada correlation tadi. Yes. Itu correlation tu yang menjadikan dia tu hukum. Jadi tuan-tuan, bagus. Yang ini semua ni dikatakan ilmu nahu di dalam Al-Quran. Jadi boleh kata na'at dan Maliki. Tengok dalam tu saya bagi apa? Na'at. Ya, na'at. Dia na'at kepada Rahim. Na'at kepada Rahim. tengok. Rabbi. Ya. Okey, tengok sini. Tengok ni. Okey, tengok yang ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bi huruf jar. Ada tak? Okey. Ismi majrur. Boleh? Okey. Allah mudhafun ilaih. Boleh? Bila Allah mudhafun ilaih, dengan sendiri ismi itu mudhaf. Dengan sendiri automatically. Sebab mudhafun ilaih tidak akan ada tanpa adanya mudhaf. Ar-Rahman na'at pertama kepada Allah. Tak dapat. Ya Allah. Ada dua dah. Ya, ada.
Okey. Dalam buku hijau ada. Sorry. Okey. Okey. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang. Pemurah Ar-Rahman, naat pertama. Naat kepada Allah. Okey. Ar-Rahim, naat kedua. Naat kepada Allah yang kedua. Bukan naat kepada Ar-Rahman. Naat kepada Allah. Jadi baris dia pun ikut Allah. Ya, dia macam domino ni. Alhamdu isim mubtada marfu' dengan baris hadapan. Ya, lillah jar wa majrur. Rabbi naat satu kepada Allah. Rabbi naat satu kepada Allah. Al-alamin mudaf ilaihi. Bila dia mudaf, kita mesti ingat mesti ada mudaf dulu. Bila dia mudafun ilaih, sebelum tu mesti ada mudaf. Jadi dalam Quran dia tak sebut mudafun ilaih, dia sebut mudafun ilaih. Jadi bila sebut mudafun ilaih, perkataan sebelum tu, immediately sebelum tu mesti mudaf. Tetapi jar wa majrur, dia sebut jar wa majrur. Dia tak sebut majrur saja, dia sebut jar wa majrur. Bila ada jar, huruf jar, maka akan adalah isim yang baris bawah. Itu nak dapat dah tu. Okey, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Ar-Rahman naat. Ya, naat. Ya, bismillah. Naat. Ya, naat. Naat kepada siapa? Naat kepada Rabbi. Naat kepada Rabbi. Jadi naat kedua kepada Rabbi. Ar-Rahim, naat ketiga kepada Rabbi. Jadi ada berapa naat dalam ayat kedua dan ketiga? Ada 3 naat. Dalam ayat pertama ada 2 naat. Sekarang sudah ada 5 naat dalam 3 ayat pertama surah Al-Fatihah. Hebat tu. Kalau orang belajar tafsir, hebat sungguh-sungguh. 3 ayat, tulisannya pun tak sampai 15, sudah ada 5 naat. Naat itu semuanya menceritakan tentang kehebatan Allah. Itulah gunanya kita belajar tafsir dengan nahwu dan saraf. Ya, maknanya Allah Ta'ala dalam 3 ayat pertama ni, dia sebut tentang diri dia hebat. Jadi bila dia sebut tentang diri dia, dia gunakan naat. Naat. Kita dah baca begitu je, dah berapa tahun dah sembahyang tak pernah tahu itu jar wa majrur. Betul tak? Tahu tak dalam Fatihah tu ada berapa belas naat? Naat tu bukan cerita pasal lain, dia cerita pasal Allah. Allah tu hebat, agung Allah tu, Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pemberi. Mintalah banyak mana pun, dia tak akan luar daripada Allah, kan? Yang pentingnya kita minta Maliki. Baris bawah tak? Baris bawah tak? Baris bawah. Jadi kalau dia baris bawah, mana dia masih ikut Ar-Rahman. Bila dia baris bawah, mana dia masih lagi naat Raja. Dia ni naat kepada Rabbi tu, naat kepada Allah tu. Jadi naat dia keempat. Okey, naat keempat. Yaumi tu mudhafun ilaih. Bila mudhafun ilaih, dengan sendiri Maliki tu mudhaf. Betul tak? Ya, boleh? Dia bersandar. Dia bersandar. Raja siapa? Raja hari. Hari apa? Hari pembalasan. Jadi adin itu mudhafun ilaih. Boleh tak? Jadi adin mudhafun ilaih, yaum mudhaf. Dan yaum juga jadi mudhafun ilaih. Malik jadi naat. Jadi bertindang tak? Tuan-tuan, ada 2 jawatan tu. Dia bertindang tu, satu dia jadi mudhaf dan mudhafun ilaih. Adin jadi mudhafun ilaih. Jadi tengok. Sekarang ni cuba tengok ada berapa mudhafun ilaih dalam tu. Ayat pertama 1, ayat kedua 2 mudhaf, 1 mudhafun ilaih, 4. Tengok dalam dah ada 4 mudhafun ilaih. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu mudhafun ilaih dalam Fatihah ni, kena baca satu ilmu, dia panggil babul mudhaf fil Fatihah. Oh Lord,
kena tambah lagi sampai tahun 2000 ni, tahun 2020. Okey. Kena tambah lagi. Bab mudhaf, dibicarakan bab mudhaf dalam Fatihah. Kalau dia kata bab na'at dalam Fatihah, kita tahu dah. Na'at dia sebenarnya tentang sifat Allah. Jadi tuan-tuan nampak tak what we are going to learn? Nampak tak ni? Boleh nampak tak? Yang penting nak nampak tu. Okey. Iyyaka na'budu. Ka tu domir. Betul tak? Domir berpisah. Okey? Na'budu. Fi'il mudhari'. Berbalik depan. Wow, ataf. Berbalik depan kan? Jadi tuan-tuan, dalam Fatihah baru ada pertama fi'il mudhari'. Ni yang kita tak tulis. Ya, baru ada pertama fi'il mudhari'. Wow, ataf. Ka dhamir. Ka tu artinya hantar, betul tak? Dhamir, dan domainnya domain berpisah. Okey. Nasta'in. Fi'il mudhari'. Dan ingat tuan-tuan, di dalam setiap fi'il ada orang. Ada orang ya. Orangnya siapa dia dalam tu? Orangnya adalah nahnu, sebab itu kami. Na'budu, ada orang tak? Orang tu fa'il. Jadi orangnya adalah nahnu, adalah kami. Okey? Ya. Iya tu dia perkataan untuk nak iya ni macam ayah. Mana nak menarik perhatian. Kalau tidak dia kata ilaika. Macam kita dalam bahasa Melayu, awak. Kan ada huruf nida, haya, iya, kan ada tak? Ya? Nida. Huruf tanbih. Tanbih ni untuk bukan menguatkan sama juga, untuk pay attention. Macam saya panggil Haji Zari. Haji Zari, apa khabar? Tak. Oi, Haji Zari. Oi tu. Tapi orang Melayu kan. Orang Terengganu lain pula. Kawan baik tu. Kawan baik tu, memang baik. Okey. Okey. Boleh tak? Okey. Kita tengok seterusnya. Ihdi tu fi'il amar. Betul tak? Mabni ala ingat fi'il amar mabni. Ya, kita dah beritahu dah, tetap. Na tu domain kami. Dan dia jadi maf'ulun bih. Ni. Nampak tak? Tak. Maf'ulun bih Kerana Tuhan kata tunjukkan kami. Kami kena tunjuk. Jadi kami tu dia bangsa. Jadi na tu domain nahnu fi mahalli nasbi maf'ulun bih. Diam semua. Apa dulu fi mahalli nasbi ni kan? Tak apa, tuan-tuan pernah dengar tak sebut fi mahalli? Tak apa. Tak faham tak apa. Pernah dengar? Okey. Ini kita return balik. No problem. Okey? Okey. As-sirata. Isim tak sirata? Bari apa? Bari atas. Kalau dia bari atas, tengok sini. Yang mana? Antara dua belah. Nak ambil yang mana? Sebab dalam ni saya dah bagi jawapan. Dia nombor 3. As-sirat, jalan. Tunjukkanlah kami jalan. Na tu maf'ulun bih. Yang pertama, nampak tak? Saya tulis. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jadi as-sirat itu mangsa, maf'ulun bih. Al-mustaqim isim tak? Bari atas tak? Okey, bari atas. Kita nak sebut yang mana? Tengok bari atas. Mana dia? Nak panggil ni. Jadi kita tahu dia tabi'. Dia ikut. Sebab al-mustaqim ikut sirat, jalan yang betul. Jalan yang betul. Jadi al-mustaqim tu dia explain rupa jalan. Jadi bila dia explain tentang jalan tu, maknanya dia sifat atau na'at. Dan dia mesti baris sama. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, sampai 6 ayat ni, 5-6 ayat ni, berapa banyak maf'ulun bih? 2.
Berbanyak apa tu fi'il? 3. 2 mudhari', 1 amar. Berbanyak na'at? 8 dah. Nah, 8. Kalau bilang 8 Okey. Tuan-tuan. Tak apa. Maksud saya, bila kita analisa Fatihah ni, kita lihat mubtada' ada berapa? Na'at ada berapa? Mudhaf ada berapa? Dhamir ada berapa? Badal ada berapa? Kalau tuan-tuan boleh analisa begitu, itulah dia sebenarnya kita nak belajar. Ya, pernah dengar tak orang baca Fatihah tadi dalam Fatihah berapa kat badal? Orang kata ini ilmu salah ni. Padahal ini ilmu. Jadi tuan-tuan belajar ni memang orang Terengganu kata yang berat terus kan. Maknanya yang berat tak mesti tak boleh fikir kan. Jadi kalau tuan boleh habis sampai apa tu, saya bagi contoh sampai 80 ni, insya-Allah dapat. Percaya cakap ustaz. Sirat. Apa makna sirat? Jalan. Sirat bari apa? Sirat bari apa? Bari atas. Cuba cari mana dia sirat, mana dia isim bari atas yang diikut. Tak apa. Jangan risau. Okey, tengok ni. Tak apa, saya tunjuk sekali je. Ni tuan-tuan. Sirata. Bari atas tak? Cuba tengok sini. Tunjukkanlah kami jalan yang betul. Jalan yang betul iaitu jalan yang betul tu ialah jalan yang engkau beri nikmat. Jadi sirat ini bukan lagi nak, dia badal. Dia badal ganti. Bukan dia ikut lagi, badal ganti. Kalau naat dia akan alif lam belaka. Ini al-mustaqim ni naat. Dua-dua alif lam kan? Tapi ini tak ada alif lam. Kalau dia ada alif lam, dia bukan jadi naat, dia bukan badal, dia naat, tapi ini badal. Badal tu artinya sama saja dua ni. Sirat yang mustaqim tu ialah sirat jalan yang engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan yang dikutuk ke atas mereka, jauh sekali jalan yang dilalui oleh orang-orang yang sesat. Itu yang kita minta. Jalan tersebut lah. Tadi. Boleh asal faham tak apa. Asal faham tak apa. Yang pentingnya macam mana pun tak apa, asal bahagia. Dia bila badal dia sama je baris. Dia sama je. Tapi mesti ingat Tuan Haji, badal ni dia tidak mesti ada alif lam. Tapi kalau naat dia mesti ada, dua-dua mesti ada alif lam. Tengok ni. Ni Ar-Rahim ada alif lam, Rahman ada alif lam kan. Ini Ar-Rahman, Ar-Rahim semua alif lam semua. Kalau tak ada alif lam, tak ada alif lam belaka. Tapi kalau badal ni dia tak mesti ada alif lam. Sebab badal ni ganti. Dia menceritakan tentang isim sebelum tu. Okey. Jadi tengok, cuba sebut badal. Badal ni kita kata dalam tu dia kita kata IE dalam bahasa Inggeris. That is. Boleh ke? Jadi sekarang ni kita jangan pakai badal. That is. Lebih kurang lah kan? That is. Ya itu. Betul. Tapi Tuhan pakai badal. Okey. Lepas tu kita lihat Al-Lazina. Al-Lazina isim mausul kan? Betul tak isim mausul? An'amta. Jangan lupa an'amta tu fi'il madi. Dan dalam tu ada fa'il. Fa'il tu ialah anta, an'amta, yang engkau telah beri nikmat. Okey? Alaihim jar majrur. Alaihim jar majrur. Ya, ghairi bukan. Bukan. Okey? Ya. Ghairil maghdub, bukan jalan yang dimarahi. Ghairi pun jadi naat. Okey? Man'u dia. Kita tengok. Ya? Tak ada jar majrur. Jar majrur. Kita lihat apa tu, saya memang tanya
Saya takut confuse. Saya kata apa tadi? Man'ut kepada ghairi. Ghairi ya. Ghairi ni bukan na'at, ni sangat mudhaf ni. Apa tu? Mana ghairi? Ni ghairi ya. Na'at. Na'at kepada allazina. Ya. Ni. Ghairi. Jalan yang engkau beri nikmat ke atas mereka, bukan yang. Benar tak? Ini dia na'at. Mana bukan yang engkau marah atas mereka. Waladdallin wa ataf la lanafi ad-dallin orang yang sesat. Ya? Ada nak tanya? Jadi beginilah, senang aja. Kita pun nak pergi dengar ceramah ni kan, dah nak habis dah ni. Awal lagi. Sejam lagi dah. Takut nak pergi, ustaz pun nak pergi kot ni. Nak menegakkan kerajaan yang halal ni, kan senang. Sama lagi. Betul. Dia dalam Quran jelas, siapa yang tersalah pilih, dia tak berdosa, dia dapat 1 pahala. Jadi nak 1 pahala ke 2 pahala? Nak 2 pahala. Pilih yang betul-betul. Salah pilih nanti orang Terengganu kata tahi kepuk. Tak ada tahi kepuk. Tahi kepuk ni maknanya tak ada benda kan? Kalau kita balik rumah, macam mana periksa dapat nombor 40 bah daripada 40? Tahi kepuk. Tahi kepuk tu mana? Tahi kepuk tu maknanya tak ada guna lah orang Terengganu. Dulu orang Terengganu ni orang kampung. Bila dia pergi Kuala Lumpur, dia terus balik cakap luar kan. Cakap luar ni saya apa kan. Cakap besar. Nak bagi cerita ni. Cakap besar. 2 hari pergi Kuala Lumpur, 2 hari balik orientasi pun balik. Orientasi balik dah cakap luar dah. Awak kenapa? Kalau dekat kampung, mu mana? Kan. Jadi orang tu kata gong. Tahu tak gong? Tak kenal kaca panjang. Gong tu tinggi. Gong tu maknanya tinggi. Cakap besar kan. Okey. Gini, tuan-tuan, simpan ni. Cuba hafal je lah. Tak usah tanyalah apa sebab dia mudah-mudah baca je. Senang. Hafal biar tahu. Ya, kita pun baru belajar, baru mula 12 bulan 2, nak tahu lebih-lebih sangat buat apa kan. Cukuplah kita tahu sangat tu. Jadi tak apa. Tak apa. Ini ada 5 nota, akan habis kita lagi. Tuan-tuan. Ini balik buat rumah. Jadi begini. Balik buat rumah. Okey. Kita tengok pula tafsir nahwu pada surah Al-Ikhlas. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita tak main, kita dah tahu dah kan. Okey. Qul huwallahu ahad. Qul tu fi'il madi, fi'il amar. Ingat. Ni qul. Qul tu dulu. Qul tu fi'il amar daripada qala. Ya. Dan dia fi'il amar ni dia mabni. Mabni tu tetap. Mabni tetap berbaris mati, mabni ala sukun. Sukun. Dalam setiap perbuatan saya kata ada orang, ada pelakunya. Di sini pelakunya kita kata fa'il. Fa'il dalam kun ni iaitu domain yang tersembunyi. Ingat tak? Mustatir. Iaitu anta. Kun ni kata olehmu wahai Muhammad. Kat anta ya, kun. Huwa. Jadi bila huwa, tuan-tuan, duduk di sini. Domain ada 3. Satu, domain mustatir, tersembunyi. Yang kedua, domain muttasil, dia bersambung. Yang ketiga, tuan, sila. Assalamualaikum. Tengok, Tok Guru sambut tu. Mesti keluar lah. Okey, tuan-tuan. Bagi nota pada Cik Kamil. Okey, tuan-tuan. Lepas tu, dan huwa domain. Bila sebut domain, ingat domain ada 3. Satu, domain mustatir, dia tersembunyi di hidden dalam fi'il. Yang kedua, domain muttasil, dia bersambung.
bersambung pada fi'il madhi, pada fi'il mudhari' dan pada fi'il amar mungkin sambung. Dan yang ketiga, ya, dhamir ghaib. Okey, betul. Itu jenis dia. Dhamir bukan ghaib. Dia berpisah, bercerai. Yang baru kan mutakallim. Betul. Betul. Mukhatab, ghaib. Betul. Ingatkan ustaz, bagus. Maknanya kadang-kadang ni murid-murid pintar ni, dia kepintaran tu mengingatkan kita. Okey. Tak apa. Jadi huwa ni tuan-tuan, bersabitnya tu Haji Tan kata, huwa ni kalau sebut dhamir dia dhamir ghaib, tanda dia macam tu. Satu. Okey, ghaib satu ya. Kalau dua, huma. Kalau tiga, hum. Okey. Jadi huwa ni dhamir ghaib satu, munfasil, berpisah. So kita kata siapa dia huwa? Dia siapa dia lah ni? Ya, dia orang yang dekat dengan huwa. Apa dia? Allah. Jadi dia tu adalah Allah. Jadi Allah pakai ganti nama dia untuk dia. Boleh? Jadi Allah, okey, huwa dhamir munfasil dan dia jadi mubtada. Kira Allah mubtada kedua. Ada mubtada kedua. Ahad khabar mubtada. Kul fi'il amar mabni ala sukun yang dah dianalisa. Yang dah dianalisa. Kul fi'il amar mabni ala sukun. Yang ni. Kul huwallah. Yang dah dianalisa. Saya baca balik. Okey. Yang bawah tu buat sendiri kat rumah. Jadi huwa dhamir munfasil mubtada. Yang pentingnya kita nak kenal huwa tu dhamir. Jangan kata fi'il, dia tu dhamir. Dhamir tanda dia kat atas. Dan dhamir tu dhamir ghaib. Okey? Dhamir ghaib. Dia panggil munfasil. Ya? Allah tu dipanggil mubtada juga. Mubtada, bukan munfasil, mubtada yang kedua. Ya. Ada munfasil atas ni? Munfasil tak ada. Munfasil tu untuk huwa. Untuk huwa. Dhamir munfasil tu untuk huwa. Maaflah. Ni Allah ni. Ni Allah ya. Ya. Dhamir munfasil. Ayat fi'il. Betul, ayat fi'il. Macam Fatihah tadi ayat isim. Ya. Fa'il dia antah. Okey. Jadi kul ni tadi duduk di dalam fi'il, ayat fi'il. Kita tak analisa ayat fi'il. Ini kita isim kan? Okey, tak apa. Allahus Samad. Jangan lupa Allah tu isim, berbaris depan. Dan dia tu baris depan. Bila dia baris depan, Haji Azhari, dia jadi mubtada. Allah yang macam mana? Allah yang berkuasa. Jadi as-Samad tu khabar mubtada. Ingat, bila Allah mubtada, jadi dengan sendirinya dia duduk di bawah marfu', betul tak? Ni. Okey. Bila as-Samad tu khabar, dia sendiri duduk di bawah khabar. Jadi kul Allah ni sudah ada dua mubtada dan dua khabar. Jadi kalau orang belajar tafsir, dia itu satu kita kata satu apa benda, satu advantage bagi dia. Kul Allah sudah ada dua mubtada dalam dua ayat. Ya, Fatihah. Satu saja. Hebat kul Allah lagi. Protokol ni paling tinggi lah. Ya, paling tinggi lah. Sebab itu siapa baca kul Allah, seolah-olahnya dia baca Quran tidur tu kan. Okey. Ya. Jadi malam ni pilih nak pergi Tun Mahathir ke nak baca kul Allah? Sembayang Ustaz. Kan? Ya. Satu soalan. Ya. Sembayang, buka ayat apa dulu kul Allah ke ataupun ayat lain selepas kul Allah? Dia tidak banyak sangat protokolnya. Boleh baca ayat apa pun. Tapi ada orang kata kalau baca rakaat pertama ayat besar, rakaat kedua ayat pendek. Boleh. Biasa kan? Tapi kalau kita
Tak boleh baca ayat besar, baca ayat pendek. Keluar saja. Kalau tak boleh, ya? Kalau keluar dulu, Ah. itu ayat panjang. Boleh juga, tak ada masalah apa. Tapi protokolnya bacalah kalau Zubair bin Falak. Ada dua kan. Itu kalau macam tu martabat lebih lah. Lepas apa dia imam masjid ni, lepas dia jadi imam tu tanya berapa kat mubtada' tuan imam tadi? Nah dia kata ajitan masuk saya nak ajar. Mula dah tak boleh balik. Jadi kita nak beritahu dalam setiap surah berapa ilmu nahwu dalam tu. Berapa mubtada'? Ilmu nahwu inilah dia. Berkaitan dengan isim, ini ada 8, ini ada 12, ini ada 3, jadi 8 1 2 3 kan? Ini ilmu. Ya? Mubtada' satu, ya? Ada tulis dah bawah. Allah, mubtada' satu. Mubtada' dua? Ahad. Ahad. Nah. Okey. Jadi Allah dengan Ahad. Jadi Ya. dua mubtada'. Ya, mubtada'. Okey. Okey, ni satu lagi. Lam. Ni, tengok ni. Lam, bila jumpa lam kita sudah tengok haraf. Boleh? Lam ni haraf. Tengok sini ya. Lam ni haraf. Haraf berapa huruf? Haraf berapa huruf? 2 huruf. Dia untuk isim fa'il ke ataupun untuk kedua-duanya? Baru tahu ini. Lam ni untuk fa'il. Kalau untuk fa'il, nama dia apa? Yes, lam jazam. Adik-adik dia ada berapa? 6. Tengok dah tiba duka boleh ingat 6. Memang dia, hakim dia memang kuat ingat ni. Sorry. Okey. Macam tu sekali kita boleh ingat. Bila jumpa lam yalid. Kalau lam tu haraf untuk fi'il, awak tak faham ke? Yalid tu mesti matilah. Sebab dia jazam. Oh begitu. Itu maksud dia. Lam yalid. Lam yalid. Yalid itu fi'il mudhari' majzum. Majzum tu berbaris mati dengan sukun. Dan dalam tu ada orangnya fa'il yang tersembunyi, iaitu huwa. Siapa dia huwa? Allah. Allah tu tidak beranak. Wow. Bila tengok wow pula, wow ni wow haraf. Untuk isim ke, untuk fi'il ke, atau untuk kedua-duanya? Cuba jawab. Untuk kedua-dua, sebab dia wow ataf. Ingat tak? Tak ingat tak apa. Tak penting, kita tahu dah tu. Wow ataf kan? Okey. Lam, lam sama dengan tadi. Lam jazam. Yulad. Yulad fi'il mudhari'. Dia masuk lam, dia mesti mati. Tanda mati dia adalah 0, kosong. Macam telur penyu tu kan? Tak pernah makan telur penyu tak? Tak pernah tak makan telur penyu mentah? Tak makan kan? Saya dulu bawa telur penyu buat balik Kuala Lumpur. Orang tu dia kata masak, tak masak Ustaz. Akhirnya dia buang. Telur Ustaz hari ni tak masak. Telur penyu makin masak, makin mentah. Dia masak 5 minit je. 5 minit je. Tak pernah. Zaman sekarang ni tak ada penyu lagi. Dulu ada penyu. Malam-malam kita pergi tengok penyu dekat Rantau Abang. Okey. Wow. Wataf. Wataf. Okey. Yakun. Ingat. Lam haraf jazam. Ada? Lam tu artinya bukan. Yakun fi'il mudhari' majzum. Fi'il mudhari' majzum tu berbaris mati dengan sebab majzum dengan sukun sebab ada lam. Okey. Lahu jar majrur. Boleh tak? Lahu tu baginya kufuan. Ya, lahu kufuan khabar. Tuan-tuan, khabar bagi yakun. Walam yakun, dan dia bukanlah baginya sekutu. Jadi mubtada bagi kufuan tu adalah domain dalam tu, iaitu huwa. Walam yakun huwa lahu, dan tidaklah dia baginya sekutu seorang pun. Okey.
Jadi ini pun sama jugalah dengan tadi. Tuan tengok je lah, hafaz. Ya, ahadun saya tak maksud ni. Ahadun isim yakun muakhar. Isim yakun muakhar. Aduh. Tak apa tuan. Tengok dulu nanti saya terangkan ni. Okey. Tengok dulu. Okey tuan. Sabar. Okey. Sabar. Ada lagi tak? Tuan-tuan, janganlah komplain banyak. Ini just revision only. Okay. Ini untuk tinjau. Qul a'udzu birabbil falaq. Boleh tak? Okey. Sila. Untuk tinjau Sebab dia lebih kurang sama saja. Saya beritahu tuan-tuan, jangan tengok yang susah, tengok yang senang dulu. Kalau tengok yang susah sekali, yang senang pun tak nak tengok. Yang muakhar tu jangan pedulikan. Tengok jar majrur, tengok mudhaf, tengok na'at. Tengok zaraf. Itu tengok yang tu dulu. Yang susah-susah tu kita tengok kemudian. Don't worry. Okay. Saya nak explain beza antara na'at, ataf, taukid, badal. Di bawah tajuk tabi'. Okey, bila tabi', na'at dua-dua baris sama. Bila dia ataf pun sama. Bila dia taukid pun sama. Bila dia badal pun sama. Inilah tuan-tuan, kalau saya belajar dulu bab yang sangat kritikal, susah nak faham. Tapi tuan-tuan faham, understand by concept yang saya nak terangkan sekarang ni ya. Okey. Jadi tabi' tuan-tuan, dia ada pada isim marfu'. Ni. Dia ada pada isim mansub ni, dan dia ada pada isim majrur. Ada belaka. Ya, bukan pada marfu' saja. Marfu' ada, kalau orang tu baris depan, dia pun baris depan. Kalau orang tu baris atas, dia pun baris atas. Begitulah kalau orang tu baris bawah, dia pun baris bawah. So, apa dia empat benda ni yang agak susah nak faham, susah nak bezakan. So, jangan ke mana-mana. Lepas ni kita pergi dengar ceramah. Okey, ni tabi'. Tabi' ni dia punya root tabi'ah. Tabi'ah ni ikut. Macam Cik Suradi kali ikut saya. Okey. Ustaz Abdullah wa Haji Suradi. Wa tu wa ataf. Jadi Haji Suradi pun jalan sama saya. Ustaz Abdullah wa Suradi wa Dr. Nawi. Ketiga-tiga ni jalan tak? Jalan lah sebab ataf. Ikut. Kalau tak ada ataf, dia jalan seorang je. Itu maksud. Tak faham ke? Kalau itu tak faham juga, tak tahulah. Tak tahulah. Kalau itu tak faham juga. Mudah tu Ustaz buat tu. Okey, tabi'. Tabi' ni tuan-tuan, maksud dia ikut root dia tabi'ah. Dalam Quran, faman tabi'a hudaya fala khaufun. Siapa yang ikut ajaran saya, fala khaufun, tak usah takut, walahum yahzanun. Mereka tak akan duka cita. Apa nak lagi? Ikutlah. Ikut Allah. Ya, ikut Allah. Mudarat dia tabi'ah yatba'un. Mudarat dia. Okey, mudarat. Okey, tabi'ah. Okey. Tabi' ni tuan-tuan ada 3, ada 4. Okey. Depan ni kita balik 4. Tabi'. Okey. Kita balik lagi. Okey. Yang pertama na'at. Cuba sebut na'at. Okey. Di sini kita kata Haji Tan pakar na'at. Yang kedua taukid. Okey, taukid. You look at the difference between 4 items. Okay. And then badal. Cuba sebut badal. Badal. Jangan sebut bedal. Bedal ni orang tak semayang kena bedal. Lepas tu ataf. Ataf. Ikut. Look at the difference. Saya buat satu beza ataf. Okay. Na'at. Okay. Contoh na'at dia. Inna sesungguhnya at-talibah, sesungguhnya murid al-mujtahidah. Mujtahidah. Sesungguhnya murid yang berjaya, ya, murid yang berjaya alimun.
Murid yang berjaya itu adalah seorang yang alim. Jadi al-mujtahidah ni naat kepada talib. Boleh? Maknanya dia ni naat atau sifat sama. Ya? Ini naat. Naat ni maknanya sifat kepada at-talib. Jadi at-talib ni man'ut. Dia kena gambarkan. Man'ut. Jelas tak? Jadi faham tak maksud dia al-mujtahid tu? Al-mujtahid tu dia menceritakan sifat seorang yang berjaya tu, ya, sifat murid tu yang bersungguh-sungguh, ya, dan dia ni seorang yang alim. Sumbertan. Ya? Sumbertan. Apa dia? Sumbertan lah. Okay. Contohnya. Tak apa, insya-Allah. Orang kata insya-Allah. Okey, taukid. Ingat, taukid ni beza dengan naat. Taukid ni makna dia kita nak mentakkidkan yang dia tu datang. Ya, kita nak takkidkan dia tu datang. Kalau orang Melayu kita kata dia dah mari. Dah. Orang Melayu. Dah mari dah. Tapi Arab mana nak kata dah, dia bahasa Arab. So dia kena sebut kata dia. Dia kena sebut ni. Ja'al muallimul telah datang guru itu. Al muallimu. Dua disebut. Guru tu dah datang. Itu. Ya, emphasis. Kalau kita dah datang dah. Kalau kata dah datang tak kuat. Dah datang. Dah makan. Dah. Itu taukid Melayu. Taukid Arab dua kali ya. Dua kali. Orang Arab ni dia suka ulang balik. Sebab tu dia tak nak maju. What is your name? My name is Abdullah. Orang putih, what's your name? Abdullah. How are you? Fine. Kaifa haluka? Ana bi khair. Kalau orang putih, kaifa haluka? Khair. Sebab dia sibuk. Dia sibuk, tak ada masa nak ulang-ulang. Betul tak? Dia ulang balik kan? Cik, jangan marah. Faham tak ni? Kalau tak faham lagi tak tahulah. Faham tak? Yang kedua badal. Man'ut. Jadi tuan-tuan, ini sifat atau naat. Man'ut ni dia kena orang yang disifatkan, yang orang yang diexplainkan, iaitu man'ut. Okey, kita faham tak ni? Jadi beza kan? Okey, badal pula. Kalau badal pula, al-mujtahidah. At-talibah. Sebab tu dia naat. Jadi kalau ini talibah, ini pun kena sebut mujtahidah. Nah, boleh? Kalau badal pula, macam ni. Ja'al muallimu. Guru tu dah datang. Tapi yang datang bukan guru. Zaujatuhu. Isterinya. Jadi isteri ni badal. Isterinya ganti guru. Dah datang guru dah. Isterinya dulu. Betul? Tapi hari ni guru dan isteri sama-sama datang. Jadi tak ada badal. Ya, yang tu jadi bedal pula. Datang-datang tu makan. Boleh tak? Oh, kalau bab tu kan main lagi aja tadi. Itu kaya tak mari tu. Okey, minta maaf ya. Telah datang guru itu isterinya. Umpamanya, saya tengok kapal tu datang. Layarnya. Kapal belum lagi tapi layarnya. Jadi layarnya tu badal kepada kapal. Saya nampak polis tu, pangkatnya saja. Ya, tak nampak dia, nampak pangkat saja. Jadi pangkat dengan polis tu sama tak? Jadi sebab itu pangkat dengan polis tu jadi badal. Jadi zaujah ni badal kepada
mu'alim. Nampak dah beza? Okey, satu lagi ataf. Ataf. Jadi kalau tengok dalam Quran, tuan-tuan ingat, kalau taukid tu, ini mu'alim. Kalau na'at tu, ingat ini. Kalau badal tu, ingat guru, isterinya. Yang akhir sekali ataf. Ya, ataf ni. Okey, ataf ni. Saya dengar ustaz berceramah dengan mata kepala. Maksudnya mata dan kepala, dua-dua betul-betul tak dengar tu? Betul-betul tak? Dah tiba ke? Betul-betul tak tu? Benarlah. Okey, di sini dia beritahu ni ataf ya, ataf ganti ya. Okey. Sami'atu darsa, saya dengar ceramah. Darsa. Okey. Sami'an. Sami'an, saya dengar sungguh-sungguh. Wa basira, dan dengan telinga dan juga dengan mata. Ini ataf. Sami'an ni, ini waw ataf. Kalau susah sangat, tengoklah Quran lah yang kita pakai ataf ni. Ada tak ataf? Ya, ataf ni kan banyak ataf kan. Jadi kita tengok, kalau nak tengok mudah, tengok yang ni lah. Ya. Dengar dan melihat. Saya mendengar pelajaran dengan telinga dan mata. Okey, itu makna ataf. Nanti tuan-tuan akan tengok dalam Quran banyak ataf dalam Quran. Jadi bila ataf tu ingat ni, ingat ini. Bila badal ingat ini, bila taukid ingat ini, bila na'at ingat ini. Jadi bila saya terang ni, insya-Allah kita akan dapat tahu beza bila dia ataf, bila dia jadi sifatnya. Ya? Nak baris mana? Atau ni sami'an, sami' itu darsa. Ni senang je Salimah. Sami' itu darsa. Saya dengar darsa, saya dengar ceramah, darsa yang ceramah dengan telinga dan juga mata. Mana dengar betul? Okey. Ada dalam Quran ni ataf. Banyak ni na'at. Na'at ni tu. Okey? Na'at. Tengok. Na'at dengan ataf apa beza? Kalau dengan taukid, dengan badal memang beza. Na'at dengan ataf lebih kurang sama kan? Tetapi na'at tak ada waw. Ataf ada waw. Waw ataf. Mana bila ada waw tu ataf lah. Ni waw ataf. Waw ataf. Okey. Okey. Kita nanti saya harap minggu depan kita akan perhalusi lagi knowledge ni melalui ayat-ayat lain. Saya sampai 3 kul, lepas tu kita akan analisa insya-Allah, melihat pula aspek fi'il, mudhari', madhi dan amar, ya. Lepas tu insya-Allah kita akan fotokopi Duhul Baqarah tu, saya akan analisa, ya, mungkin satu muka, ya, untuk satu minggu satu muka surat kita analisa mana ataf, mana badal, mana taukid. Ya, kalau tu tengok ya, bab isim yang paling banyak sekali na'at dengan ataf. Yang taukid badal ni kurang banyak, ya. Yang paling banyak sekali na'at dan ataf, ya. Begitu juga isim yang paling banyak sekali tu yang rafa' tu, yang marfu', yang ada lapas sebab marfu', ya, paling banyak. Ada apa nak tanya? Minta maaf lah, cakap sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amil su'an wa zalamtu nafsi fa'fili bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan. Ya Allah Tuhan kami, hidupkanlah kami keamanan dan kesihatan. Ya Allah Tuhan kami, permudahkanlah segala urusan pilihan raya. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami jaminan keselamatan. Ya Allah,
Lantiklah kami ya Allah, pemimpin-pemimpin yang boleh membangunkan masyarakat Islam dan juga kehidupan kami ya Allah, yang boleh membawa keselamatan kepada dunia dan kehidupan kami ya Allah, anak-anak kami dan cucu-cucu kami ya Allah, dengan rahmat dan berkat-Mu ya Allah. Kami berikan kami kekuatan, keselamatan, ketenangan dan ihsan yang sepenuhnya dari-Mu ya Allah, dengan rahmat dan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana 'alaika tawakkalna, wahai Tuhan kami, ke atas Engkau-lah kami berserah. Engkau-lah yang mengetahui segala-galanya, Engkau-lah yang Maha menentu segala kekuatan kami ya Allah, bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa baraka wa sallam walhamdulillah. Qabbalallahu minkum. ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة